Okey, hari ni kita belajar bab 4, penyata keuangan perniagaan. Okey, subtopik dia 4.5, mentafsir penyata keuangan menggunakan nisbah asas. Okey, kita tengok apa kegunaan nisbah asas. Digunakan untuk mentafsir penyata keuangan melalui perbandingan dan melihat hubung kait antara butiran yang terdapat dalam penyata keuangan. Okey, ada 3 jenis analisis nisbah. Yang pertama adalah nisbah keberuntungan. Yang kedua, nisbah kecairan. Yang ketiga adalah nisbah kecekapan. Okey, nisbah keberuntungan untuk mengukur pulangan daripada pelaburan atau jualan dan juga untuk menilai perniagaan tersebut berupaya atau tidak untuk menjana keuntungan dan potensi perniagaan pada masa hadapan. Okey, apa itu nisbah kecairan? Untuk mengukur keupayaan perniagaan mampu atau tidak untuk bayar hutang jangka pendek, iaitu liability semasa, dengan menggunakan aset sedia ada yang boleh ditukar dengan tempoh yang singkat. Maksudnya bayar liability semasa dengan menggunakan aset semasa. Okey, yang ketiga, nisbah kecekapan. Untuk apa? Untuk ukur perniagaan tersebut berupaya atau tidak menguruskan aset dan inventory. Okey, kita tengok secara detail. Analisis nisbah keberuntungan, bawah dia ada 4. Kita akan cari yang pertama, peratusan untung tokokan. Yang kedua, peratusan margin untung kasar. Yang ketiga, peratusan margin untung bersih. Yang keempat, peratusan pulangan atas modal. Okey. Analisis nisbah yang kedua adalah analisis nisbah kecairan. Di bawahnya ada satu, iaitu nisbah semasa. Okey, analisis nisbah kecekapan ada kadar pusing ganti inventory dan juga kadar pusing ganti aset. Okey, kita tengok dulu jenis nisbah keberuntungan. Yang pertama, peratusan untung kasar. Okey, maaf, peratusan untung tokokan. Okey, peratusan untung tokokan ni dia menunjukkan hubungan antara untung kasar dengan kos jualan. Kita nak ukur kadar untung kasar yang kita peroleh daripada kos jualan. Atau ukur peratus pertambahan pada kos barang untuk menentukan harga jualan. Maksudnya kita nak tahu berapa yang perlu kita tambah kepada kos barang tersebut untuk mendapatkan harga jualan. Okey, apa rumus dia? Untung kasar bahagi kos jualan darab 100. Okey, kita tengok contoh. Mula-mula dapat soalan, tulis dulu formula dia ataupun rumus dia lah. Peratusan untung kasar atas kos jualan atau kita panggil peratusan untung tokokan. Formula dia adalah untung kasar bahagi kos jualan darab 100. Okey. Berapa untung kasar dia? 6,000. 6,000. Kos jualan dia 24,000. 24,000 darab dengan 100. Kita akan dapat 25%. Kalau dalam RM, 25 sen. Okey, macam mana kita nak mentafsir peratusan untung atas kos jualan ni? Untung kasar atas kos jualan. Ataupun untung tokokan. Peratusan untung tokokan. Okey, tafsiran dia kita baca daripada bawah ya. Formula ni, rumus ni kita baca dari bawah. Bagi setiap ringgit kos jualan, untung kasar yang diperoleh jawapan kita 25 sen. Ia bermaksud harga jualan diperoleh dengan menambah 25% harga kos. Maksudnya RM1 ni adalah kos jualan barang, nilai sebenar barang yang kita nak jual. Kita akan tambah untung tokokan yang kita peroleh iaitu 25 sen. Kita akan dapat harga jualan sebanyak RM1.25. So harga jualan dia adalah RM1.25 untuk dapatkan
perpuluhan untung tokokan sebanyak 25 sen. Tapi tafsiran dia macam ni lah tafsiran ni. Bagi setiap ringgit kos jualan, baca dari bawah untung kasar yang diperoleh adalah 25 sen. Ia bermaksud harga jualan diperoleh dengan menambah 25% pada harga kos. Okey. Kita tengok contoh soalan berikutnya. Okey, kedai runcit Wong. Hitung nisbah peratusan untung tokokan kedai runcit Wong. Okey, apa saya cakap tadi, tulis dulu formula. Untuk dapatkan peratusan untung tokokan, untung kasar bahagi kos jualan darab dengan 100. Okey, berapa untung kasar dia? Ada tak dia bagi tahu? Tak ada. So, kita kena cari sendiri untung kasar. Macam mana nak dapat untung kasar? Formula dia jualan tolak kos jualan. So, untung kasar dia berapa? Jualan adalah RM50,000. Kos jualan dia adalah RM32,000. So, untung kasar dia RM18,000. Okey. Kita pun sambunglah. Yang ni untung kasar adalah RM18,000 bahagi kos jualan adalah RM32,000 darab 100. Okey, berapa kita dapat? RM56.25%. Okey. Atau kalau dalam RM 0.56 sen. So, macam mana nak tafsir? Tafsiran dia, cikgu cakap, baca daripada bawah formula. Okey. Baca dari sini, dari kos jualan. Bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar yang diperoleh adalah 0.56 sen. Okey, ia bermaksud harga jualan diperoleh dengan menambah 56.5% atau 56 sen kepada harga kos. Lebih dah. Okey, dah siap? Faham tak? Tentang peratusan untung tokokan. Kena ingatlah formula dia. Formula dia untung kasar bahagi kos jualan darab 100. Okey. Kita tengok yang kedua, peratusan margin untung kasar. Okey. Nisbah keberuntungan ada berapa bawah dia? Ada 4 kan? Yang pertama, peratusan untung tokokan. Yang kedua, peratusan margin untung kasar. So, kita tengok dulu. Okey. Okey, peratusan margin untung kasar menunjukkan hubungan antara untung kasar dengan jualan bersih. Mengukur peratus untung kasar yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan bersih. Okey, tengok rumus dia. Untuk dapatkan peratus margin untung kasar, formula dia untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Okey, tengok contoh perniagaan jati. Okey, bila tengok soalan, dia suruh kita cari apa? Peratusan margin untung kasar. Okey, tulis formula dulu. Untung kasar bahagi jualan bersih darab 100.
100. Okey, berapa untung kasar dah diberi, iaitu 50,000. Bahagi jualan bersih. Macam mana nak dapatkan jualan bersih? Okey, dalam pernyataan dia tiada jualan bersih. So, kita kena cari sendiri. Untuk dapatkan jualan bersih, formula dia jualan tolak dengan pulangan jualan. Jualan bersih ni apa? Okey, awak jual barang 500 unit. Tiba-tiba ada pelanggan awak pulangkan semula 100 unit barang yang dia beli daripada awak. Yang dia pulangkan itu adalah pulangan jualan. Kenapa dia pulangkan? Mungkin ada kerosakan. Jadi, jualan bersih, kita nak tahulah berapa jualan yang sebenar. Berapa jualan bersih kita setelah kita tolak barang yang diberi semula oleh pelanggan kita tadi. Itu ialah jualan bersih. Okey. Jualan 190,000. Tolak dengan pulangan jualan 6,000 darab 100. Jawapan dia 27%. Kalau dalam ringgit, bahagilah 100 akan dapat 0.27 sen. Okey. Sama je kita nak tafsir dia. Kita baca daripada bawah formula dia. Ni formula dia kan. Jadi tafsiran dia, bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh, tengok jawapan kita, adalah adalah 27 sen. Semula. Bagi setiap RM RM1 jualan bersih, untung kasar yang kita perolehi adalah 27 sen. Okey, dah siap. Kita tengok soalan berikutnya. Hitung nisbah peratusan margin untung kasar delimat. Okey. Tulis apa mula-mula? Setelah baca soalan, maka kena tulis formula dia. Okey, apa formula peratusan margin untung kasar? Untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Okey, cari dalam ni. Untung kasar dia mana? Okey, garis dulu, senang nak nampak. Ini adalah jualan. Ini adalah stok awal. Ini adalah belian. Ini adalah stok akhir. Ini adalah untung kasar. Hasil operasi. Belanja operasi. Untung bersih. So, untung kasar dia adalah berapa untung kasar dia? 14,000. Okey. 14,000. Untung kasar 14,000 bahagi jualan bersih. Berapa jualan bersih dia? Okey, ada tak pulangan jualan? Tak ada. Jadi, bila tak ada pulangan jualan, maka jualan ini ialah jualan bersih. Tiada yang memulangkan semula barang yang dibeli. Atau barang yang kita jual tak ada orang pulangkan. So, 38,000 darab 100. Apa jawapan dia? 14,000 darab 100 bahagi 38,000. 36.84%. Kalau dalam RM, 0.37 sen. Okey. Macam mana nak tafsir? Sama je. Baca formula daripada bawah. Okey. Bagi setiap RM RM1, baca dari bawah, jualan bersih. Bagi setiap RM RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperolehi adalah sebanyak, jawapan kita berapa? 37 sen. Okey. Okey, seterusnya. Analisis nisbah keberuntungan yang ketiga adalah peratusan margin untung bersih. Okey. Menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan jualan bersih.
Untuk apa peratusan ini? Untuk mengukur peratus untung bersih yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan bersih. Peratusan margin untung bersih yang tinggi menunjukkan keuntungan keseluruhan perniagaan juga tinggi. Okey. Formula dia atau rumus dia, untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. Okey, tengok contoh soalan. Bila dapat soalan, baca dulu. Hitung peratusan margin untung bersih. Lepas tu tulis formula. Untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. Okey. Jualan bersih. Ada tak dalam pernyataan jualan bersih? Tak ada. Tadi cikgu dah bagi tahu macam mana nak dapatkan jualan bersih, iaitu jualan tolak dengan pulangan jualan. Okey, untung bersih dah ada. Okey, ini formula dia. Okey, untung bersih berapa? 24,000. Jualan bersih, jualan dia 190,000. Tolak pulangan jualan 6,000 darab 100. Dapat 13% atau dalam RM dia 13 bahagi 100 berapa? 13 sen. Okey. So, kita baca dari bawah. Bagi setiap RM RM1 jualan bersih, untung bersih yang kita peroleh adalah, untung bersih yang syarikat setia peroleh adalah 13 sen. Okey, senang je. Tengok contoh yang lain. Hitung nisbah peratusan margin untung bersih Delimat. Okey. Tulis dulu formula untuk dapatkan peratusan margin untung bersih, iaitu untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. Okey. Okey, nak senang nampak. Kita garis dulu ni jualan. Ni stok awal, ni belian, ni stok akhir, ni untung bawah. Okey. Ini untung kasar, ini hasil operasi, ini belanja operasi, ini untung bersih. Garis betul-betul kan, salah tengok pula. Okey. Untung bersih berapa? 8480. 8480 bahagi jualan bersih. Okey. Dalam penyata pendapatan Delimat, tiada yang memulangkan semula barang. Jadi jualan dia kekalah, jualan bersih dia adalah 38,000 darab dengan 100. Okey, kira kalkulator. Jangan apa cakap. 8480 darab 100 bahagi dengan 38,000. 22.32. Okey, 22.32% atau dalam RM 0.22 sen. 0.22 sen. Okey. So, apa tafsiran dia? Tafsiran dia, baca dari bawah, cikgu cakap kan. Baca formula dia dari bawah. Okey. Bagi setiap RM RM1 jualan bersih, untung bersih yang Delimat perolehi adalah sebanyak berapa? 0.22 sen. Okay, dah siap. Okey, kita tengok analisis nisbah keberuntungan yang akhir sekali adalah peratusan pulangan atas modal. Okey. Apa itu peratusan pulangan atas modal? Menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan modal awal. Okey. Untuk apa? Untuk ukur keuntungan yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yang telah kita labur. Okey. Nilai peratusan pulangan modal yang tinggi menunjukkan pelaburan yang berlaku adalah baik. Pelaburan yang apa yang kita laburkan itu adalah baiklah, bagus. Okey. Apa formula dia? Untung bersih bahagi modal awal darab 100. Okey, tengok contoh soalan. Hitung peratusan pulangan atas modal perniagaan mesra. Apa cikgu cakap bila baca soalan? Tulis formula dia. Untung bersih bahagi modal awal
darab 100. Okey. Untung bersih dia 24,000. Bahagi modal. Modal awal. Okey, baca ni maklumat di bawah ini diperoleh daripada perniagaan mesra bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Ini tempoh dia tutup laporan. Maknanya dia lapor 31 Disember 2017. Kalau modal awal, kalau setahun tempoh perakaunan dia, modal awal dia adalah pada 1 Januari 2017. So, modal awal dia 160,000. Untung bersih 24,000, modal awal 160,000 darab 100. Jawapan dia 15% atau dalam RM 0.15 sen. Macam mana nak tafsir? Baca dari bawah. Okey. Bagi setiap RM RM1 modal awal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh adalah sebanyak 0.15 sen. Okey. Tengok contoh seterusnya. Tengok. Okey, kita buat latihan. Hitung nisbah peratusan pelanggan atau modal delimat. Garis dulu. Jualan. Stok awal, belian, stok akhir, untung kasar, hasil operasi, belanja operasi, untung bersih. Okey, tulis formula. Macam mana nak cari peratusan pelanggan atas modal? Untung bersih bagi modal awal darab 100. Okey, berapa untung bersih? 8480. Bagi modal awal, berapa modal awal? Modal tengok dekat kunci kira, iaitu bahagian equity pemilik. Modal awal untung bersih. Untung bersih ni diletak dalam ni balik. Dia akan letak dalam ni. Untung bersih yang kita cari dalam penyata pendapatan, dia akan letak dalam kunci kira-kira. So, modal awal kita, modal awal ni 35,000 darab dengan 100. Okey, carilah jawapan dia. 8480 darab 100 bagi 35,000. Kita akan dapat 24,23% atau 0.24 sen. Okey, 0.24 sen. Macam mana nak tafsir? Okey, bagi setiap RM RM1 modal awal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh oleh delimat adalah sebanyak 0.24 sen.